kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Menteri. Lanjutan daripada komen provokasi daripada Kota Belud tadi. Saya memang nak membangkitkan isu ini yang menimbulkan satu persepsi yang buruk terhadap polis. Exactly a week ago, Datuk Menteri, di Kuala Krai, seorang muda 44 tahun, dia berkeluarga, beranak, ditahan di balai polis Kuala Krai kerana dituduh ataupun disyaki berjudi, ya. Ditemui oleh saudara mara yang dipanggil pada jam lebih kurang pukul 9 ataupun 8.30. Sejam kemudian diberitahu bahawa yang kena tahan ini telah mati di dalam lokap polis. Beliau seorang sihat, tidak ada kes apa-apa, bukan berpenyakit jantung, tapi mati di dalam lokap. Dibuat satu postmortem di Hospital Kuala Krai oleh pakar forensik yang mewakili penaukasan Pantai Timur daripada Kuantan, dan dikatakan berpunca daripada jantung. Apabila didesak, dikatakan memanglah ada luka-luka, tapi tidaklah sampai menyebabkan kematian. Jadi timbul di kalangan penduduk bahawa berlakunya kematian bagi seorang yang sihat dalam satu lokap merupakan satu perkara yang besar, menimbulkan keraguan dan ketakutan, ya. Jadi rakyat nak tahu apa punca kematian sebenar, ya. Jadi kalau perkara ini berterusan, dulu Kugan dan yang lain, ini kes di tempat saya sendiri. Jadi pertamanya saya nak tahu sama ada menteri menyedari tentang kes ini, dan apabila keluarga meminta pada polis, polis pun menjawab, adakah keluarga bersedia untuk mayat ini dieksium. Jadi satu soalan yang tentulah keluarga rasa panik bila satu jenazah yang telah dikemumikan nak dikorek semula. Jadi keluarga sudah mula bertanya, macam mana ni? Jadi saya rasa ini yang menimbulkan persepsi-persepsi, ya. Kalau tidak diperjelaskan, macam mana kita nak menyalahkan masyarakat, apatah lagi sebelah sini sebagai punca kepada persepsi negatif ni. Terima kasih. Boleh satu kali, Datuk Menteri? Ya. Terima kasih, Tuan. Kita sedar bahawa misi tujuan polis itu diwujudkan untuk mengawal keselamatan semua rakyat, sama ada rakyat di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak, rakyat sukung kerajaan yang tidak sukung, pokoknya semua. Itu peranan polis, keutamaan dia. Tetapi mendengar hujah pembangkang, Batu Gajah, Ipoh Timur, Kuala Krai, menuduh seolah-olah apabila jenayah diturunkan, dia kata sekarang pula soal persepsi. Dulu dia kata jenayah, polis tiada kerja, polis rasuah dan sebagainya. Apabila diturunkan jenayah, dia kata persepsi rakyat. Saya mau Datuk Menteri mengatakan, apa pula peranan selaku warga negara Malaysia, sama ada di kerajaan maupun di pembangkang, bahawa persepsi itu harus kita kerjasama yakinkan rakyat. Jangan pula menjadi batu api seperti Batu Gajah. Minta penjelasan. Memanglah isu persepsi boleh diwujudkan secara negatif atau secara positif, dan memang tugas pembangkang ialah untuk mewujudkan persepsi yang negatif. Dan dalam hal sebegini rupa, saya ingat lagi di Dewan Yang Mulia ini, semasa kita menggulung juga, isunya ia berhubung kait dengan indeks seperti Yang Berhormat dari Kinabatangan sebut. Dan bila indeksnya menurun, isunya beralih kepada isu persepsi terhadap polis. Saya faham, Yang Amat. Biar saja. Yang Amat, beruas duduk, Yang Amat. Kalau menteri masih bercakap, duduk, Yang Amat. Biar saja, banyak ni. Bermakna bahawa apa yang Kota Belud sebut tadi, di mana persepsi yang diwujudkan ini ialah dengan harapan bahawa usaha mulia dan murni kita untuk memastikan bahawa jenayah dapat diturunkan bukan sahaja dalam konteks indeks, kerana bila kita sebut prestasi diberikan keutamaan, prestasi dan pencapaiannya tidak bersandarkan kepada apa yang berada di atas kertas, tetapi apa yang dirasai oleh rakyat, dan itu menjadi tanda tanyanya. Dan sedikit sebanyak apa laporan yang kita terima, banyak feedback, maklum balas yang kita terima, usaha kita untuk menambah ahli anggota ahli anggota polis, omnipresence, kehadiran fizikal pihak polis dan juga infrastrukturnya,
telah pun membuahkan hasil yang kita harap dapat berterusan. Di peringkat permulaan sememangnya ia memerlukan satu komitmen yang luar biasa, iaitu bila Bukit Mentajam, bila Batu Gajah tanya mengenai indeks yang boleh kita keluarkan, memang kita boleh, tetapi bilik-bilik operasi dari yang kita rangkaikan daripada pejabat menteri kepada Bukit Aman sehinggalah ke peringkat IPK dan IPD belum dirangkaikan sepenuhnya. Dan dalam konteks itu, saya rasa dalam masa beberapa bulan ini, bila ianya telah pun dirangkaikan, indeks tu kita boleh siarkan dan kita boleh paparkan di dalam website kita tanpa segan silu. Tidak ada apa yang perlu kita sembunyikan. Tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan yang berhubung kait dengan Suhakam terhadap polis, saya pun menerima laporannya dan kita teliti, dan saya bekerjasama rapat dengan Suhakam. Tetapi yang kita bincangkan hari ini ialah berhubung kait dengan jenayah, berhubung kait dengan NKRA, berhubung kait dengan indeks jenayah yang kita nak turunkan. Dan dalam hal itu, daripada nak mewujudkan persepsi, nak mencemooh dan mencari dan menuding jari kepada pihak polis, kuala kerai kes berkenaan, saya tidak ada perinciannya, tetapi nak menuduh memang mudah, tetapi dalam siasatan, banyak siasatan yang kita lakukan, banyak yang digembar-gemburkan, sama ada di dalam net atau sama ada jadi cakap bualan, bila disiasat jauh daripada apa yang telah pun dituduh atau persepsi yang cuba diwujudkan. Yang penting sekarang Tuan Yang Ketua ialah bagaimana NKRA kita dapat kita kecapi dan kita jayakan. Dan NKRA itu bersandarkan kepada pencapaian yang kita beri keutamaan, dan pencapaian itu bersandarkan kepada apa rakyat dapat rasai, bukan apa yang berada di atas kertas. Dan setakat hari ini saya agak puas hati, peringkat awalan ini untuk apa yang kita dah lakukan ini dapat juga dirasai oleh sebagian besar rakyat di luar sana. Beras dulu, yang lain duduk. Terima kasih Timbalan Datuk Yang Di-Pertua. Datuk Timbalan Yang Di-Pertua, ingin saya mendapat penjelasan daripada Menteri. Memang ringkas Yang Amat Beras. Kehadiran polis di kalangan orang ramai ini memang kami adu-alukan, dan polis turun badan memang kita adu-alukan untuk mengurangkan jenayah. Tapi saya hendak Menteri memberi penjelasan bahawa daripada pengalaman saya dengan dialog dengan pihak polis dan rakyat, memang rakyat ramai yang telah mengeluarkan perasaan bahawa banyak laporan polis tidak lagi dibuat kerana mereka rasa polis langsung tidak berkesan. Di mana di Setiawan satu kes yang telah dilaporkan, setahun satu rumah kena kita kata cerobohi dan dirompak 8 kali setahun. Hingga kan di Manjung, Telekom dan TMB pun kata mereka tak boleh selesai isu kecurian kabel Telekom dan TMB, kerana setiap kali disambungkan semula dia dicuri dalam masa yang tersingkat. Jadi untuk mendapat keyakinan rakyat, saya rasa intelligence polis itu perlu untuk menyelesaikan kes supaya rakyat boleh lebih berkeyakinan kepada polis. Dan jadi untuk indeks penderungan ini haruslah pihak kementerian dapat memastikan penderungan indeks ini adalah kerana orang tak lapor lagi kepada polis kerana tak ada keyakinan ataupun sememangnya berlakunya penderungan. Terima kasih Menteri. Sebelum Ahmad duduk, Ahmad. Terima kasih Ahmad. Sebelum Yang Amat Menteri menjawab, ahli-ahli yang berhormat, Dewan ini mengalu-alukan kehadiran Honorable Annie Felioma Vega, ahli Kongres daripada Congress of the House of Representatives United States of America. Diharap lautan ini mengeratkan lagi perhubungan dua hala di antara Malaysia dan United States. Terima kasih, Pak.